Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan satu cerita yang mana sewaktu Abang dapatkan cerita ini melalui email, setiap kali dia masuk ke bahagian yang baru, Abang rasa tak sabar. Nanti Abang akan ceritakan, Abang cuba sampaikan sebaiknya supaya kita semua boleh rasa yang bahagian tak sabarnya tu. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan satu cerita pengalaman yang luar biasa yang menyebabkan Abang waktu baca cerita ini cukup tak sabar. Jadi Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah ini berlaku pada tahun 1997 dekat Kuala Lumpur dan diceritakan kepada Abang oleh seseorang yang bernama Kak Umi. Ini adalah pengalaman dia. Diminta kita semua jadikan iktibar sebab dia sendiri rasa tergantung ataupun rasa tak tahu nak cakap dengan apa yang dia alami sejak daripada tahun 1997 sehingga sekarang. Pada waktu tu Umi baru menjadi ibu tunggal. Itu adalah bahasa yang paling sedap kita dengar. Dan dia ada seorang anak. Jadi disebabkan ada seorang anak dan ibu tunggal pada waktu tu, dan suami dia sama ada meninggal hidup ataupun bercerai hidup ataupun bercerai mati, tidak pula dijelaskan kepada Abang. Cuma dia akan membesarkan anaknya seorang diri. Disebabkan tu ekonomi tak berapa nak bagus pula, terpaksalah buat banyak kerja. Ada kadang-kadangnya siang dia jadi jadi kerja dekat pejabat, malam pula dia jadi tukang sapu. Tapi bagi Kak Umi itu adalah benda yang biasa sebagai seorang ibu tunggal untuk menyara anak. Jadi dia kata dia nak yang terbaik untuk anak dia. Tapi dia kata sepanjang dia menjadi seorang ibu tunggal, ada beberapa peristiwa yang dia sendiri tak dapat nak jelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Pada waktu 1997, dia bekerja dekat satu pasaraya, kalau tak silap Abang dekat Ceras. Dan dia bekerja sebagai seorang yang, kalau tak silap sekali lagi, seorang tukang pembersihan. Kalau salah, saya minta maaf Kak Umi kalau tersalah cerita. Jadi dia kata waktu dia bekerja tu dia berkenalan dengan ramai orang. Dan ada orang yang baik, ada orang yang jahat, dan ada orang yang selalu mengambil kesempatan. Kak Umi sejak daripada kecil dia memang ada sifat yang mudah simpati dengan orang lain. Kalaulah orang tu minta tolong dengan dia, seboleh-bolehnya dia akan bantu. Lebih-lebih lagi kalau orang tu menggunakan alasan anak ataupun isteri untuk mendapatkan bantuan. Dia tidak boleh kata tidak walaupun pada waktu tu dia tak ada duit. Dia sanggup ikat perut kerana dia dah mengalami bagaimana hidup sebagai seorang ibu tunggal yang tidak mempunyai suami, yang mana sangat-sangat berusaha keras untuk membesarkan anak. Jadi pada satu hari itu di kalangan kawan-kawan dia, adalah seorang kawan tu nama dia Jamal. Dia tiba-tiba datang kepada Kak Umi. Dia tahu Kak Umi ni orangnya lembut hati. Jadi dia gunakan kelembutan hati Kak Umi itu untuk memancing. Bukanlah memancing apa, dia nak pinjam duit sebenarnya. Pada awal-awalnya dia bagi alasan tujuan dia pinjam duit adalah untuk urusan keluarga dia. Anak dia tak makan, bini dia tak makan. Bila dengar macam tu sebagai seorang kakak yang pada waktu tu budak tu masih lagi muda, yang Jamal tu masih lagi muda, dia dengar Jamal ni anaknya tak makan, bininya tak makan, rasa runtuh hati dia. Tanpa banyak soal, Kak Umi terus pergi ke mesin ATM keluarkan. Waktu tu dia hanya ada RM50 aja dalam akaun. Tapi dia kata lebih baik RM50 ini disalurkan pada orang yang betul. Dia reda, insya-Allah dia kata. Dan dia keluarkan duit RM50 iaitu duit yang terakhir dia ada, diserahkan kepada Jamal. Pada waktu tu Jamal sangat seronok. Jamal anggap pertolongan Kak Umi ni adalah pertolongan yang sangat luar biasa. Sebab Kak Umi pun bukan orang yang senang. Selalunya kita mesti dulukan diri kita kan. Tapi Kak Umi dia mendahulukan sahabat-sahabatnya. Jadi lepas dia meminjamkan duit pada Jamal, dia pun tak berapalah nak ingat tentang hutang Jamal pada dia. Cumanya ada satu kali tu dia terserempak dengan Jamal.
Jadi dia terserempak dengan Jamal, entahlah, dia pun tak bertanya, tapi muka Jamal terus pucat. Jamal terus cakap macam ni, "Akak, saya walau apa pun terjadi, saya akan pulang duit akak. Tolonglah kak, jangan ganggu saya lagi." Pada waktu tu Kak Umi rasa pelik. Ganggu kau? Akak ada buat panggilan malam ke? Ataupun akak ada marah-marah kau ke? Dia kata. Jadi Kak Umi pun cakap lah, gangguan yang macam mana? "Akak tak payahlah nak sembunyi-sembunyi lagi kak. Tolonglah kak. Saya sekarang tengah tak ada duit. Tolonglah jangan muncul dekat depan saya. Dan pesanlah pada kawan akak tu, jangan ganggu saya, hidup saya lagi. Saya akan pulangkan. Saya akan pinjam kat mana-mana. Saya akan pulangkan." Pada waktu tu Kak Umi dah rasa pelik, dia dah rasa macam ada yang tak kena. Jadi dia pun ngangguk-ngangguk je lah. Dan dia kata dia seorang yang lurus, dia ngangguk-ngangguk dah tu dia pun pergi daripada situ. Dengan keadaan terpinga-pinga, kenapa budak ni tiba-tiba mengamuk, dia kata nak pinjam, nak pulang duit. Padahal dia pun tak minta duit yang dia bagi pinjam. Okeylah dia kata. Lepas tu tak lama tu, budak lelaki tu yang nama Jamal tu datang jumpa Kak Umi, menangis-nangis depan Kak Umi. Dia minta maaf dengan apa yang dia buat Kak Umi. Dia tengking Kak Umi. Dia kata dia minta maaf dan dia nak pulangkan duit yang dia telah pinjamkan pada beberapa bulan yang lepas. Kak Umi pun rasa tak apalah. Jamal dia kata, "Akak ni ikhlas. Akak tolong kau memang seikhlasnya. Janganlah kau risau," dia kata. Tapi waktu tu Jamal begitu sedih. Sampaikan dia kata Jamal minta maaf. Cumanya Jamal minta tolong janganlah diganggu Jamal lagi. Jadi disebabkan apa yang Jamal cakap tu menyebabkan Kak Umi rasa ada sesuatu yang tak kena dan dia perlu tanya dengan Jamal. Dia pun bawa Jamal ke tepi, duduk depan Jamal, dia tanya, sebenarnya apa yang Jamal maksudkan? Jangan diganggu, jangan diganggu. Jadi Jamal pun bercerita. Dia sebelum bercerita dia tanya dulu, "Betul ke Kak Umi tak ada hantar benda yang bukan-bukan?" "Betul Jamal, akak tak pernah akak ni orang semayang, akak tahu yang mana kurafat, yang mana bukan," dia kata. "Jadi akak takkan hantar benda yang pelik-pelik pada engkau," dia kata. "Yang pasal duit tu akak pun tak pernah minta, akak tolong memang seadanya," dia kata. Jadi pada waktu tu dengan keadaan muka Jamal sedih, dah memang macam mata dia dah bengkak-bengkak, dia beritahu, "Akak nak tahu tak, sebenarnya saya baru-baru ni telah didiagnos mempunyai kanser paru-paru tahap 4. Waktu tu Kak Umi terkejut. Cumanya Kak Umi cuba untuk mengawal perasaan. Dia masih lagi terkejut, tapi dia nak tahu apa sebenarnya kaitannya dengan dia dan gangguan-gangguan yang didakwa oleh Jamal. Jadi Kak Umi tanya, "Jadi apa kaitannya kanser tu dengan Jamal, dengan akak?" Rasa macam tak ada kaitan langsung. Jadi Jamal sambung cerita. Selepas dia pinjam duit daripada Kak Umi, dia memang tak ada niat pun nak pulangkan. Dan tujuan dia pinjam tu adalah untuk pinjam. Maksudnya memang hati dia tak nak pulang. Dia tak nak pulang duit tu. Memang dia tahu Kak Umi ni baik, dia memang akan ambil kesempatan. Tapi sejak daripada malam tu, Jamal setiap malam didatangi oleh seorang tua berjubah dan berserban. Dan setiap kali pun orang tua tu datang, dia akan cekik Jamal dan dia cakap, "Pulangkan duit Umi." Itu je yang dia cakap. Dan mimpi tu hilang. Dan mimpi tu berulang-ulang selang 2-3 hari. Dan bila hari terakhir, bukanlah hari terakhir, pada satu malam, lelaki tu datang dan lelaki tu beritahu, "Nampaknya engkau memang betul-betul degil tak nak pulangkan duit yang kau pinjam daripada Umi. Aku doakan kau akan kena sakit yang paling teruk sekali, dengan sakit tu berkaitan dengan mulut kau, sebab engkau punya mulut yang menyebabkan Umi rasa tertipu, simpati pada orang yang salah." Abang cakap macam ni lah kan. Cumanya makhluk tu tak adalah cakap macam tu. Dia mungkin cakap dalam keadaan bergema, "Hai manusia," macam tu lah abang bayangkan. Cuma abang mempermudahkan penceritaan. Jadi bila Jamal terbangun daripada mimpi, dia pun batuk. Selepas batuk, teruk sampai batuk dia keluar darah. Dan dia pergi ke hospital buat cek darah. Selang 2-3 hari dapat keputusan dia kena kanser tahap 4. Dan pada waktu tu Jamal pulangkan duit RM50 yang dipinjam pada Kak Umi. Dan Kak Umi pada waktu tu terpinga-pinga. Inilah pertama kali dia dengar pengalaman yang berkaitan dengan dia. Dan pengalaman ni memang cukup pelik. Dan bila dah diulur duit, Kak Umi pun ambil lah, ucapkan terima kasih. Dan Kak Umi cakap, "Akak doakan kau cepat sembuh." Tapi tak lama lepas tu, Jamal meninggal. Kematian Kamal salah.
Kematian Jamal membuatkan Kak Umi rasa trauma. Dia tak tahu macam mana nak jelaskan, jadi dia ambil keputusan untuk berhenti daripada pasaraya di Ceras tu dan dia bekerja dekat KLCC. Dekat situ dia kata dia jumpa dengan kawan baru, kawan-kawan yang tak pernah dia kenal sebelum ni, dan dia membuat hubungan yang baru, hubungan persahabatan yang baru. Tapi macam biasa, bila bekerja dekat tempat mana pun, Kak Umi kata memang sifat dia daripada dulu, dia seorang yang lurus dan dia pantang dengan orang minta tolong, terutama berkaitan dengan anak ataupun isteri ataupun suami. Jadi pada satu hari, dia kata salah seorang daripada kawan dia yang sama-sama bekerja dengan dia bagi tahu nak pinjam duit, namanya Zul. Waktu ni, Kak Umi teringat apa yang terjadi pada Jamal. Perasaan dia macam berbelah bagi. Waktu tu, dia pergi ke mesin ATM, dia keluarkan duit 100, dia bagi kepada Zul dengan pesanan. Akak bukan nak minta duit ni, dia kata. Cumanya, kalau dah ada rezeki nanti, tolong pulangkan. Akak takut nanti jadi benda-benda yang pelik macam kawan akak yang namanya Jamal. Tapi pada waktu tu Zul macam tak berminat dengan apa yang akak tu beritahu, Kak Umi beritahu. Dia lebih berminat dengan duit yang akan dia bakal pinjam dan bakal dapat daripada Zul. Jadi pada waktu tu Kak Umi tanya, sebenarnya duit ni kau nak buat apa? Dia kata nak balik kampung, nak tengok mak ayah dah uzur. Dengar macam tu, Kak Umi lagilah runtuh hatinya. Dia pun teruslah bagi duit 100 tu tanpa banyak soal lagi, dan dia pun tinggalkanlah Zul. Dan tak lama lepas tu Zul pun balik kampung. Okey. Selepas Zul habis percutian dekat kampung, pada waktu tu entah kenapa Kak Umi dapat kerja dekat tempat lain. Jadi Kak Umi dah tak ada kerja dekat KLCC lagi, dia kerja ke tempat lain. Dan pada waktu tu lepas Zul balik daripada kampung, dia cari Kak Umi, tapi Kak Umi tak berjumpa. Kebanyakan daripada kawan tak tahu kat mana nak cari Kak Umi. Jadi pada waktu tu Zul rasa betul-betul huru-hara hidupnya sebagaimana yang dirasai oleh Jamal. Tapi apa yang Zul rasa nanti abang ceritakan. Selepas 5 tahun daripada peristiwa Zul pinjam duit daripada Kak Umi, pada satu hari dekat KLCC, Zul terserempak dengan Kak Umi. Pada waktu tu bila Zul nampak Kak Umi, dia terus pergi meluru ke arah Kak Umi dan dia pegang kaki Kak Umi sambil menangis. Akak, tolonglah lepaskan saya tak sanggup kak, dah 5 tahun kak, tolonglah lepaskan saya. Waktu tu Kak Umi terus teringat apa yang terjadi pada Jamal. Dia diam. Dia kata, boleh ceritakan pada akak apa yang berlaku. Dia ceritakan, sejak dia pinjam duit daripada Kak Umi, setiap malam didatangi oleh seorang lelaki berkopiah, berjubah putih dan juga bertasbih di tangan. Setiap malam, dia akan bagi warning, pulangkan duit Kak Umi. Itu aja yang diulang-ulang. Dan selepas dia dapat mimpi yang teruk-teruk macam tu, Zul pergi cari Kak Umi. Dia balik pada kampung cari Kak Umi dekat KLCC, tapi tak jumpa. Semua kata sebab Kak Umi dah berhenti, dah dapat kerja tempat lain. Sejak daripada tu hidup dia gundah gulana. Dia setiap malam mimpi dan dia rasa penat dengan setiap kali dia bermimpi. Dan tak lama lepas tu Zul berkahwin dan dia dikurniai anak. Dan sejak daripada anak dia dilahirkan, setiap malam anak dia akan menangis tanpa air mata. Waktu tu dia betul-betul rasa menyesal dengan apa yang dia buat pada Kak Umi, sebab dia pinjam duit memang tak ada niat nak pulang. Selepas 5 tahun, pada satu hari Zul terserempak dengan Kak Umi tadi, dan Zul pegang kaki dia dan Zul ceritakan apa yang berlaku. Kak Umi terduduk, terdiam, tak tahu nak bercakap apa. Selama dia memang tak ada pendamping, tak ada saka yang mengikut dia. Tapi kenapa kali ini berlaku satu peristiwa yang seakan-akan seolah-olah macam dia ada pendamping. Pada waktu tu, Zul bagi tahu sejak anak dia dilahirkan, anak dia menangis dalam keadaan tidak berair mata. Dan Kak Umi pada waktu tu terus pegang bahu Zul. Akak maafkan dengan apa yang kesalahan yang kau buat pada akak. Akak halalkan duit yang akak bagi pinjam. Tapi itulah, akak pun tak tahu macam mana benda ni boleh terjadi. Tapi akak halalkan. Zul tak rasa macam benda tu tak lengkap, ataupun benda tu tidak ada kesudahan selagi dia tak pulang duit yang dipinjam pada Kak Umi. Jadi pada waktu tu bila dah dengar Kak Umi cakap macam tu, Zul pun berlari ke mesin ATM, keluarkan duit 100, dia bagi pada Kak Umi. Dia cakap dengan Kak Umi, akak tolong doakan saya, jauhkan saya daripada bayang-bayang tu, dan tolonglah doakan anak saya juga supaya anak saya cepat sembuh. Saya tak nak anak saya menangis. Kak Umi pada waktu tu dia cakap, dia dah terpinga-pinga, tak tahu apa nak cakap, dan dia pun terus tak dah
tangan, dia berdoa, ya Allah ya Tuanku, kau bagilah kesembuhan kepada anak si Zul, janganlah dia menangis ke setiap malam, kesian Zul dan keluarga. Dan bila besok pagi Kak Umi berjumpa dengan Zul, Zul beritahu semuanya terjadi dalam satu malam yang sangat luar biasa, kerana anaknya dah tak menangis lagi. Apa yang datang dalam mimpinya, iaitu seorang lelaki tua yang berjubah, bertasbih, berkopiah putih, sudah hilang. Jadi dengan kata lain, Zul kembali tenang. Bila sampai ke bahagian ketiga ni, abang dah rasa tak sedap hati dah waktu ni. Abang waktu ni baca email. Abang nak tahu sebenarnya apa kesudahannya. Kenapa Kak Umi jadi macam tu? Kan? Ada tak perasaan yang sama macam abang? Tak tahulah, tapi abang rasa macam tu. Dah dua peristiwa pelik-pelik ni. Jadi abang sambung dengan peristiwa yang ketiga. Kali ini berlaku dekat tempat kerja yang lain. Kak Umi dah jadi seorang sekretari. Ya, dia kata sambil-sambil dia bekerja, dia belajar dan dia dapat menyara anak dia dengan baik, dan dia dapat peluang pekerjaan yang lain, iaitu seorang bekerja dengan seorang datuk yang terkenal dekat kawasan Kuala Lumpur sebagai seorang sekretari yang paling rapat. Pada waktu tu, walaupun berstatus ibu tunggal, Kak Umi mempunyai bentuk badan yang sangat bagus. Jadi, memang sesuailah kerjanya sebagai seorang sekretari. Dia dibawa ke mana-mana oleh bos. Setiap kali bos ataupun datuk ni tadi ada meeting-meeting besar, terutama meeting-meeting yang berkaitan dengan datuk-datuk, datin-datin, dengan Tan Sri-Tan Sri. Memang setiap kali pun Kak Umi akan ikut. Kak Umi memang belajar menjadi seorang sekretari dan memang itu adalah hasratnya. Jadi pada satu hari itu, datuk ni beritahu, Umi dia kata, esok kita ni ada meeting dekat Melaka, awak nak ikut? Kata. Jadi bila dengar macam tu, Kak Umi rasa serba salah, sebabnya dia tahu yang akan pergi meeting dia dengan datuk, tapi berdua je, rasa macam tak sedap lah. Selalu kan dengar macam orang akan ambil kesempatan kepada ibu tunggal, takkanlah benda ni betul-betul terjadi pada dia. Tapi dia kata dia ada kudrat, kalau datuk tu cuba apa-apakan dia lesing pakai siku dia dengan harapan datuk tu cepat insaf. Jadi pada hari yang ditetapkan, Kak Umi pun bergeraklah daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Melaka, menaiki kereta si datuk. Dan datuk ada pemandu pada waktu tu. Jadi dalam perjalanan, datuk duduk di sebelah Umi. Macam-macam cerita keluar. Cerita office, cerita keluarga. Tapi yang Kak Umi rasa tak sedap hati adalah setiap kali datuk bercakap, dia mesti tampar peha Kak Umi. Itu yang menyebabkan dia rasa seperti tidak baik lah. Sebab Islam pun tak mengajar macam tu kan. Dan beberapa kali juga datuk cuba untuk memegang peha Kak Umi. Tapi Kak Umi tepes untuk mengelakkan daripada fitnah. Dah menyesalkan dekat hati waktu tu. Kenapalah aku ikut bos ni, sedangkan bos ni dah ada anak isteri, aku pula statusnya macam ni. Jadi tak sedap lah kan nanti. Tak lama lepas tu, bos pun tarik tangan. Selepas dia cuba sentuh Kak Umi, tapi Kak Umi tak layan, dia pun tarik tangan, dia diam. Dan tiba-tiba pemandu memberi brake emergency, menyebabkan kereta berpusing-pusing di atas highway. Pada waktu tu Kak Umi memang tak ingat apa, ingat Allah Ta'ala je. Dia baca Allahu Akbar banyak kali untuk meredakan keadaan kereta berpusing tu. Pada waktu tu Kak Umi dengar datuk tu menjerit-jerit lah. Dia kata datuk tu dalam keadaan yang betul-betul cuak. Selepas kereta tu berpusing sebanyak 5 kali, dan pada waktu tu kereta tu diberhentikan dekat tepi jalan. Muka Kak Umi pucat, tapi dia masih lagi boleh kontrol. Yang tak boleh kontrol adalah muka datuk. Sebab muka datuk tu betul-betul macam muka ketakutan. Jadi tiba-tiba datuk bagi keputusan macam ni. Nampaknya dia kata kita tak dapat teruskan mesyuarat kita dekat Melaka. Kita terus balik ke KL semula. Pemandu ikut je apa yang datuk beritahu. Cuma yang jadi peliknya adalah Kak Umi terpinga-pinga. Dah kenapa pula kena balik ke KL? Kata nak ada meeting kata. Jadi sampai kat KL, Kak Umi pun balik ke rumah dia rehat. Bila besok paginya dia datang dekat office semula, dia tanya dengan bos, sebenarnya ada benda yang pelik ke yang berlaku? Bos beritahu dengan jujur. Dia kata benda ni dia buat dengan jujur, dia beritahu dengan jujur sebab malam tadi dia mimpi didatangi oleh seorang lelaki yang betul-betul mengancam keselamatan dia. Jadi
Kak Umi pun tanya, apa sebenarnya yang berlaku? Rupanya, rencana pergi ke Melaka untuk meeting itu adalah satu helah. Bos Datuk ni tadi ada niat untuk ahem dengan abla ahem apa mungkin. Datuk ni ada niat tak baik dengan Kak Umi. Itu ayat yang lebih sesuai. Jadi sewaktu dia cuba untuk menerkam Kak Umi dalam kereta yang sama, tiba-tiba kereta tu mendapat brake emergency dan berpusing 3 kali. Mujur ketiga-tiga mereka tak keluar daripada kereta. Dan pada waktu tu dia rasa barulah dia sedar dia perlu insaf. Apa yang diniatkan kepada Kak Umi itu adalah niat yang salah, dan dia minta maaf kepada Kak Umi dengan apa yang berlaku. Dia ingatkan benda tu berhenti setakat itu je. Selepas dia orang semula pulang daripada highway ke Ceras ke KL, dan pada waktu tu bos pun baliklah ke rumah dia. Bila sampai dekat rumah dia, cermin depan kereta dia tiba-tiba retak seribu, seperti seolah-olah macam ada orang yang ketuk dan cuba pecahkan. Pada waktu tu dia lain macam dia fikir, dan dia waktu dia bercerita dengan Umi, dia tanya, apakah ilmu yang Umi pakai? Sampaikan saya sendiri tak pernah tengok, tak pernah kena gangguan seperti ini. Tapi Kak Umi cakap dia tak ada apa-apa amalan. Cuma mungkin Allah nak bantu. Itu je jawapannya. Tapi bos tak puas hati. Dia yakin Kak Umi ada pendampingnya. Selepas mendapat penjelasan daripada bos, akhirnya Kak Umi pun berhenti daripada menjadi sekretari kepada Datuk ni tadi, bos ni tadi. Dan Kak Umi dapatlah bekerja di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dan hotel tu sangat terkenal sampai sekarang. Dekat sana dia berkenalan, berjumpa dengan ramai orang baru. Tapi manager dia pada waktu tu adalah seorang Cina yang bernama Charles. Setiap kali mereka ada meeting ataupun ada urusan di luar kawasan hotel, bos ni tadi, yang Charles ni tadi, selalu bawa Kak Umi dengan dua alasan. Yang pertama, dia kata Kak Umi pandai cakap. Yang kedua, Kak Umi memang cantik. Pada waktu tu Kak Umi kata itu adalah dugaan daripada Allah Ta'ala untuk diri dia supaya dia beringat, kata. Jadi dia kata pada satu hari tu Charles tiba-tiba ajak minum. Jadi Kak Umi kata boleh, tapi jangan terlalu lewat sangat. Dia kata kalau lewat sangat nanti anak dia sorang-sorang kat rumah, dia rasa tak sedap hati pula. Kata Charles okey, dia tak lambat-lambat. Mereka habis kerja lebih kurang pukul 7.30 malam, pukul 8. Jadi Kak Umi pesan pada Charles, pukul 8 nanti aku akan tunggu dekat depan lobi hotel, kau akan jemput. Kita pergilah mana-mana pergi minum ke. Jadi pukul 8 malam Charles pun jemput Kak Umi dekat depan hotel tempat mereka bekerja. Dan Charles pun teruskan perjalanan. Tapi pada awal-awalnya mereka berborak-borak gembira, sebab macam biasa seorang kawan berborak dengan kawan yang lain. Tapi keadaan berubah menjadi pelik bilanya jalan yang digunakan oleh Charles semakin lama semakin sempit dan agak tidak rata. Jadi Kak Umi pun tanyalah, apa sebenarnya, kenapa kita dibawa ke sini, kata. Sebab kiri dengan kanan penuh dengan lalang-lalang tinggi dan juga belukar-belukar kecil. Pada waktu tu Charles hanya terdiam. Charles bagi jawapan macam ni. Bolehlah, dia kata, dia nak bermesra-mesra dengan Kak Umi. Pada waktu tu Kak Umi rasa baru tahu benda ni hanyalah perangkap. Dia pun bersedia. Apa-apa berlaku, dia bersedia. Betul-betul apa yang dijangkakan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Charles memberhentikan keretanya dekat tepi jalan dan dia cuba untuk mengapa-apakan Kak Umi. Pada waktu tu Kak Umi berjaya menerajang dia punya perut supaya jangan mendekat. Kak Umi betul-betul takut pada waktu tu, cuba buka pintu tapi tak boleh. Tapi Charles memang tak putus harapan. Dia tetap juga cuba untuk melakukan satu pada Kak Umi. Kak Umi kata memang dia dah bersedia dari segi mental setiap kali dia keluar ke mana-mana, kerana berstatus sebagai ibu tunggal bukan senang, dia kata. Jadi 3 kali berturut-turut Charles cuba untuk mendapatkan Kak Umi, tapi Kak Umi berjaya untuk mengelak. Dan akhirnya Kak Umi terpaksa menggunakan senjatanya yang terakhir, iaitu melempang si Charles. Selepas dia lempang, barulah Charles rasa terpinga-pinga. Tiba-tiba berlaku benda yang sangat pelik, iaitu datang 2 orang askar ke arah kereta mereka, pecahkan tingkap cermin mereka dan membawa keluar kedua-duanya.
Dibawanya Charles keluar ke tempat lain, dibawanya Kak Umi ke tempat lain. Pada waktu tu Kak Umi memang dah terpinga-pinga. Cuma dia kata, saya akan hantar awak balik. Itu je apa yang pegawai polis tu cakap. Pegawai polis ke pegawai tentera, lebih kurang salah satu. Jadi Kak Umi pun dengan tanpa tak tahu hujung pangkal ikut aja orang tu pun perempuan, dia kata hantarkan dia balik sampai ke rumah. Waktu dekat rumah tu dia dah terpinga-pinga, kenapa lah, apa sebenarnya yang terjadi. Besok pagi dia pergi ke dekat office, dia tengok kereta bos dia, kereta Charles dah lepeh macam dipijak oleh gajah. Siapa pula yang pijak malam tadi? Sebabnya seingat dia hanya dia je lah dengan Charles yang ada kat tempat kejadian, selain daripada dua orang anggota polis, anggota tentera tu. Yelah lebih kurang lah ada kata polis dengan tentera lebih salah satu. Jadi dia kata, macam mana boleh kereta Charles ni betul-betul remuk, kemek. Dia pun tak tahu macam mana kereta Charles jadi macam tu. Dan dia pun tak bertanya dengan Charles. Cumanya Charles waktu dia terserempak dengan Kak Umi, dia beritahu macam ni. Aku minta maaf, saya minta maaf dengan apa yang saya cuba apa-apakan awak malam tadi. Dan saya dah dapat pengajaran. Awak ada sesuatu yang mendampingi hidup awak yang menyebabkan kereta saya rosak macam tu. Waktu tu Kak Umi betul-betul rasa tak tahu apa nak cakap dan dia perlu dapatkan penjelasan. Sebab dia rasa macam benda ni dah cukup lah. 4 kali berturut-turut dia bertukar tempat kerja dan setiap kali dia masuk tempat kerja baru, dia akan mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Dan Kak Umi pun pergilah berjumpa dengan seseorang yang pandai tentang alam sebelah tu. Bertanyakan kepada mereka sebenarnya apa yang berlaku. Tapi orang tu tak boleh nak bagi jawapan sebab dia pun tak tahu apa yang terjadi pada Kak Umi. Cumanya pada malam tu sebelum tidur Kak Umi berdoa kepada Allah Ta'ala. Minta Allah berikan petunjuk sebenarnya apa yang berlaku. Kenapa 4 kali berturut-turut. Orang pertama meninggal sebab meninggal. Orang yang kedua anaknya menangis. Gila-gila tak berhenti. Hidupnya kucak-kacir. Hubungan dia suami isteri tak bagus. Orang yang ketiga, si Datuk tadi cuba mengapa-apakan Kak Umi. Akhirnya kereta terpusing 3 kali. Dan yang keempat adalah Charles yang mana cuba juga membuat tak baik dengan Kak Umi, tapi akhirnya keretanya diremukkan macam biskut, yang mana Kak Umi pun tak faham. Jadi Kak Umi berdoa kepada Allah Ta'ala pada malam tu, minta diberikan petunjuk. Malam tu Kak Umi mimpi. Ini adalah jawapan kepada persoalan daripada setiap yang abang ceritakan daripada awal sampai ke akhir tadi. Yang datang dalam mimpi dia adalah seorang lelaki yang menyerupai ayahnya dan memegang tasbih. Pada waktu tu lelaki tu cakap, aku akan jaga engkau sampai hari akhirat. Aku tak nak engkau berada dalam keadaan yang tidak baik. Jadi, jangan kau tanya siapa aku. Jangan kau tanya mana aku datang, dari mana aku datang. Cuma aku akan menjagamu sebagai anakku sendiri. Selepas tu, Kak Umi tersedar daripada mimpi, dia blur. Adakah dia ingat-ingat balik adakah dia ambil zakat daripada mana-mana orang? Tak pernah. Tapi kenapa benda tu nak jaga dia? Mungkin ada sesuatu yang susah nak dijelaskan. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ni. Rasa stres kan? Daripada awal tu nak tahu, tak tahu, nak tahu kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam tu. Dan penghujungnya, dia datang dalam mimpi. Kalau abang pun macam blur loh. Tapi kita kena terima lah. Banyak sangat rahsia dekat dalam alam Allah ni kan. Banyak sangat yang belum kita ketahui. Jadi kita ambil ni sebagai iktibar. Okey, terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada kali ini. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan. Moga kita berjumpa lagi dalam sehari akan datang, hari esok, dengan cerita lain yang abang akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.